Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada pagi ini kita berdapat salat subuh berjemaah. Dan seterusnya kita hadir dalam kuliah yang mudah-mudahan menyuburkan iman kita kepada Allah SWT. Topik pada pagi ini adalah daripada ayat 187 surah Al-Baqarah. Iaitulah firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق Allahul Azim. Dihalalkan bagimu pada waktu malam Ramadan itu kamu bercampur dengan isteri-isterimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pula pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Kerana itu dia mengampunkan untuk kamu dan maaf padamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makanlah, minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, iaitu fajar. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai waktu malam. Tapi jangan kamu campuri mereka dalam keadaan kamu beriktikaf di masjid. Itu larangan Allah dan janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya pada manusia supaya mereka bertakwa. Mengikut para ulama tafsir, ayat ini berkaitan dengan perkara yang berlaku pada zaman awal Islam ketika difardukan puasa. Iaitulah seseorang di kalangan umat Islam, bila mereka berpuasa dan kemudian telah berbuka, mungkin dengan sebiji dua kurma, lalu kemudian dia salat maghrib, maka mereka tidur. Kerana waktu di antara maghrib dan isyak di tempat mereka panjang. Kalau hari ini hampir 2 jam antara maghrib dan isyak tu. Jadi seseorang mereka tidur. Bila tidur, selepas tidur itu mereka tidak boleh makan lagi sampailah menyambung puasa keesokan hari dan berbuka pada keesokan hari. Jadi apabila berlaku keadaan itu, menjadi beratlah ke atas umat Islam. Dan sebahagian daripada mereka pula kerana kepenatan, ada yang bekerja dekat kebun kurma. Ramai sahabat di Madinah ni mereka merupakan petani-petani peladang kurma. Jadi kalau dah bekerja pada siang hari di membanting tulang dan sebagainya, bekerja di ladang-ladang mereka, tentulah waktu buka kepenatan yang amat sangat. Ada yang minum air kemudian tidur. Lepas sembahyang maghrib tidur sampailah sedar-sedar je dekat tengah malam. Maka mereka tidak boleh makan dan tidak boleh bersama dengan isteri mereka. Kerana dianggap dengan sebab tidur itu tadi, sudah tidak boleh lagi mereka makan dan tidak boleh bersama dengan isteri. Lalu satu hari Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pergi ke masjid dan berbuka. Dan kemudian beliau pulang ke rumah melihat isterinya sudah tidur. Isterinya kepenatan, isterinya tidur. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu tak ada malu dalam ilmu menceritakan tuan-tuan. Maka lelaki yang saleh, yang hebat, yang Nabi menyatakan banyak kelebihan pada Sayyidina Umar ini, dia tidak dapat bertahan melihat isterinya. Isteri mengatakan, saya dah tidur tak boleh bersama ni. Dah anggap berpuasa yang baru lepas tidur itu. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Sayyidina Umar tetap juga mendatangi isterinya. Kerana keperluan seorang lelaki kepada isterinya. Dan para ulama membincangkan bab ini berkata, apabila seseorang itu menjaga dirinya, dia melihat benda yang haram di luar, maka Allah akan beri kemanisan kepada hubungan suami isterinya dengannya di rumah. Maka sebanyak mana seseorang itu menahan dirinya daripada melihat benda yang haram, maka Allah akan menjadikan kemanisan itu ada dalam hubungan suami isteri ketika di rumah. Ini yang kita bimbang tuan-tuan berlaku dalam suasana pada hari ini. Bila ditanya kepada para salafus salih dalam perkara berkaitan
yang boleh kita kaitkan. Mengapakah jadi mahalnya daging yang ada di pasar? Ikannya mahal, telurnya mahal, dagingnya mahal. Maka jawapan mereka kerana murahnya daging orang perempuan pada hari ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana orang perempuan yang ada pada hari ini sudah tidak menjaga lagi hishmahnya, maruah dirinya dan kehormatan dirinya. Mudah untuk dipertontonkan, diperlihatkan kepada siapa saja asalkan boleh hit dan sebagainya. Macam-macam perkara dia boleh tarik perhatian orang kepada. Kononnya itulah famous, dengan cara itulah dia boleh menjadi pendapatan, sedangkan perkara itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, kata Imam Ibn Hajar sebagai contohnya dalam kaitan perkara berhubungan puasa ini, seseorang itu makin tinggi kemampuan mengawal syahwatnya terhadap benda yang haram, maka semakin seronok dan lazat dia dalam hubungan sama suami isterinya. Begitu tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan mafhum mukhalafah kepada kata-kata ini, apabila seseorang itu lalai dan mengikut banyak perkara bersifat syahwat, meetingnya pendek jadi panjang kerana meeting dengan anak dara orang, dengan isteri orang, dengan perempuan tak menutup aurat, keluarnya ke mana-mana dengan golongan seperti itu, maka dia sudah hilang kemanisan bersama dengan isterinya. Bila balik ke rumah, dia melihat ibarat neraka rumah itu, puaka seolah-olah. Kenapa? Kerana Allah sudah mencabut kelazatan perhubungan suami isteri lantaran perbuatan haram yang sengaja atau tidak dilakukan ketika di luar rumah. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu sebab kesempurnaan puasa ini Allah tidak mengenepikan apa yang dipanggil sebagai aspek psikologi suami isteri, maka Allah menyifatkan lelaki itu merupakan pakaian bagi isterinya, dari situ merupakan pakaian bagi suaminya. Sebagaimana seorang daripada kita indah dan nak penampilan menarik, iaitulah kita pakai pakaian yang sesuai pergi tempat kerja, dengan kotnya, dengan tie-nya, dengan bajunya yang kemas, bersinar, tajam di bahagian tepinya, digosok betul-betul bagi nampak kemas. Penampilan diri kita diukur pada prestij, status ekonomi, begitulah keadaannya. Maka sebenarnya begitulah Allah gambarkan keindahan kehidupan kekeluargaan suami isteri itu apabila seorang melengkapkan yang lain. Sebagaimana seorang tidak mahu biarnya terdedah kepada penglihatan orang, aurat dan sebagainya, maka demikianlah peranan isteri dan suami kepada yang lain seperti itu dalam ayat Allah SWT. Padahal ini dalam kaitan puasa. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in merupakan generasi yang sangat hebat dan tidak akan mampu dilahirkan sejarah lagi golongan seperti mereka itu. Mereka ni begitu pemalu untuk buat satu benda, menunggu turunnya ayat menyentuh perkara tersebut. Contohnya dalam ayat berkaitan, nanti kita akan lihat berkaitan dengan haji. Orang-orang Arab terkenal sebagai peniaga-peniaga. Hari ini pun kita dapat lihat, dia datang bergolok bergadai, datang ke negara kita, buka restoran. Kita yang tak kerti makan kambing, makan kambing, mandi dan sebagainya, mansaf, maklubah, nama yang kita tak kerti sebut pun kita makan, sental semacam je habis satu dulang. Agak-agak kita boleh tak pergi buka restoran nasi lemak dekat Yaman sana? Tengok kan orang Arab punya kesungguhan. Begitulah turun-temurun orang Arab ni tuan-tuan. Maka mereka kaki berniaga daripada dulu lagi. Ketika Nabi mewajibkan ibadah haji itu dan Nabi melaksanakan itu, yang pertama yang terakhir kehidupan Nabi sampai dekat Muzdalifah, di situ merupakan pengkalan hub penting untuk orang-orang Arab berniaga zaman dahulu. Tiba-tiba datang Islam, mereka malu nak berniaga. Ini ibadah tak boleh campur aduk dengan perniagaan, kata sebagian mereka. Lalu Allah turunkan ayat, la junaha alaikum an tabtagu fadlan min rabbikum. Tak ada salah kamu pergi usahakan perniagaan. Ruang ini kamu jumpa satu sama lain bawa barang dari tempat-tempat lain. Kamu bawa daripada Yaman, lain daripada orang bawa daripada Syria, orang yang datang daripada Taif. Maka berniagalah kat sini walaupun dalam ibadah Allah benarkan. Maka turun ayat untuk membenarkan mereka berniaga. Demikian juga ketika turun puasa, yang mereka meletakkan satu syarat yang ketat, iaitu seolah-olah kalau dah tertidur lepas berbuka itu, maka tak boleh makan lagi selepas itu dan tak boleh bersama dengan isteri. Tapi di kalangan mereka ada yang tidak mampu menahan nafsu kelakiannya itu, dan perkara ini sebenarnya secara tak langsung Allah puji mereka kerana mereka meninggalkan perkara-perkara haram di luar, zina dan sebagainya. Maka Allah beri kepada mereka kesenukan, kebahagiaan, keintiman hubungan suami isteri itu yang tak ada tolok bandingnya. Begini ayat dibawa kepada kita tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya. Jadi ayat Quran ni kalau kita baca berlapis-lapis maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT itu. Itu sebab kalangan para ulama ni ketika menghuraikan Quran, mereka ada yang cenderung pada hukum hakam, ada yang bahas bab keindahan bahasa, ada yang membahaskan tentang sejarah di sebaliknya. Jadi berbagai ilmu telah pun wujud dengan sebab turunnya Al-Quran. Yang Allah SWT bawa ayat sebanyak 6,236 ayat ni mempunyai maksud yang sangat mendalam tersirat di sebalik yang tersurat tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian.
Jadi satu pesan kepada kita semua, jagalah pandangan dia melihat yang haram. Man ghadda basarahu anil maharim awrasahu Allahu imanan yajid fi qalbihi halawatah. Dalam hadis, Nabi SAW telah menyatakan riwayat Ahmad, siapa yang menahan matanya daripada melihat yang haram, maka Allah akan beri kepadanya kemanisan beribadah kepada Allah. Dan sebahagian daripada kemanisan itu terletak pada perhubungan suami isteri yang tidak tercemar walaupun di mamah usia. La ilaha illallah. Apakah benar? Inilah kehidupan para salihin, yang mana Allah beri kepada mereka kenikmatan perhubungan itu tidak ada tolak bandingnya. Walaupun di luar sana bagai-bagai aurat yang ditonjolkan, dinampakkan kehidupan yang berpeleseran seperti itu, tapi tidak dipedulikan oleh si mukmin, kerana yang ada di rumah itu lebih halal, lebih bersih untuk dia. Baik, seterusnya dalam ayat yang berikut Allah menyatakan tentang hukum iktikaf. Wa antum akifuna fil masajid. Kamu beriktikaf di masjid. Dan inilah di antara perilaku Nabi kita sebagai manusia yang paling bertakwa, mengajar kita bagaimana menjadi orang bertakwa itu di hujung Ramadan ini. Kana idza dakhala al-ashrul awakhir ahya lailahu wa ayqaza ahlahu wa shadda mi'zarahu. Nabi kita salam melakukan perkara-perkara demikian. Pertama, Nabi membangunkan malamnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi mengejut keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi mengetatkan pakaiannya, mengetatkan kainnya. Dalam bahasa Indonesia dia panggil mengetatkan celananya. Kata Imam An-Nawawi dalam Majmu' menguraikan hadis ini, begitu juga dalam Syarah Muslim. Dia merujuk kepada dua makna sama ada. Yang pertama, kesungguhan beribadah kepada Allah. Yang kedua, meninggalkan terus perhubungan suami isteri seperti disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi maknanya kedua perkara itu adalah benar. Dan setengah daripada para tabi'in memahami perkara ini dan merujuk kepada hadis-hadis yang kita tak berjumpa, tapi tentu ada asasnya. Seperti seorang bernama Ayub As-Sakhtiyani, seorang ulama yang berasal dari Basrah. Kata Imam Malik rahmatullah alaihi, aku orang-orang Iraq ni aku tidak pandang mereka. Ini kata orang alim lah, Imam Malik. Kerana aku rasa pelik macam mana dia duduk kat Basrah dia boleh meriwayatkan hadis. Sehinggalah aku berjumpa dengan Ayub As-Sakhtiyani, maka aku mengatakan memanglah orang Basrah, orang Iraq pun punya hadis macam kami di Madinah. Imam Malik ni dia berbangga sangat duduk kat Madinah. Imam Malik tidak mahu keluar dari Madinah, melainkan musim haji saja. Bagi dia hidup kat Madinah, nak mati kat Madinah. Walaupun ada tawaran satu ketika untuk dia berhijrah ke Spain pada masa itu dalam Islam, namanya Andalus. Dia dapat tawaran untuk pergi ke sana oleh pemerintah di sana, dia pergi ke Rayyan. Ya, kehidupan kat Spain tu maju, lebih maju daripada Madinah pada masa itu. Pencapaian umat Islam yang ada kat sana 1000 tahun lebih dulu mereka telah buat kincir air contohnya. Sampai ke hari ini masih kekal lagi. Dan orang dekat Spain lah, orang Islam dekat Spain lah yang menulis buku banyak. Dan mereka juga mula terbang di angkasa sebelum Wilbur Wright lagi. Tuan-tuan tahu ke? Seorang bernama Abbas Firnas, dia yang mula-mula mencetuskan idea manusia terbang di udara, tuan-tuan. Amat zalim kalau kita kata yang terbang itu Wilbur Wright, adik-beradik yang telah pun mewujudkan idea penerbangan. Sebenarnya sebelum itu Abbas bin Firnas telah pun membuat satu kerangka yang merupakan kapal terbang untuk terbang daripada puncak bukit, tuan-tuan. Begitu majunya umat Islam dekat Spain, Andalus pada masa itu. Dia menjadi kebanggaan satu dunia sebab dia kata Spain itu merupakan Andalus Islam itu seperti New York pada zaman pertengahan dahulu. Maka Imam Malik dapat tawaran untuk pergi ke Spain. Duduk di sana, dibagi gaji besar, jadi ulama, jadi mufti. Dia hampir-hampir pergi. Tapi bila teringat bumi Rasulullah ni tak jadi, tak apalah, miskin kat sini pun tak mengapalah, stay kat sini. Mati kat sini lebih utama. Sayyidina Umar pun berdoa untuk mati kat sini. Imam Malik yang hebat ini, guru kepada Imam Syafi'i ini, dia memandang rendah kepada penduduk Iraq. Kerana kat Iraq ini daripada dulu sampai sekarang cetusan macam-macam fitnah, tuan-tuan. Dan kat situ juga terbunuh cucu Nabi namanya Hussein di Karbala. Orang-orang Iran, orang-orang Iraq, mereka berasal daripada agama Parsi. Mereka seolah-olah tak boleh menerima kedatangan Islam. Sebenarnya mereka berpura-pura ramai kalau mereka masuk Islam sebagai munafikun. Kerana mereka merasa dendam kepada umat Islam yang telah pun menjatuhkan. Itu sebab mereka telah pun mengizinkan berlaku pembunuhan kepada Sayyidina Hussein. Berapa belas orang keluarganya mati kat situ, tuan-tuan. Maka negara Iraq ni daripada dulu dipandang sebagai punca fitnah. Fitnah ni berarti tempat kezaliman, penganiayaan, penipuan, munafikun cukup ramai kat situ. Maka Imam Malik berkata, aku tidak percaya pada penduduk Iraq, Basrah. Aku tak percaya. Tiba-tiba bila aku melihat Ayub As-Sakhtiyani datang menunaikan ibadah haji, barulah aku tahu, ya Allah, ramainya orang alim yang salih dan ikhlas seperti Ayub As-Sakhtiyani ini, yang dikatakan kalau dia berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya ke langit,
Ya Allah turunkanlah hujan. Ya Allah turunkan hujan. Tempat ini kemarau, Allah akan turunkan hujan. Mendengar doanya itu, Ayub Sakhtiani, seorang ulama yang memiliki karamah yang luar biasa. Kalau dia minta, ya Allah hentikanlah hujan, kerana orang semua dah dapat air, pokok semua dah dapat siramannya, binatang semua dah dapat minumannya, Allah hentikan hujan. Ayub Sakhtiani, seorang ulama yang taraf wali yang sangat besar, tuan-tuan. Maka Ayub Sakhtiani berkata, aku memahami hadis Nabi ini, lalu aku mandi tiap-tiap hari di antara maghrib dan isyak pada 10 hari terakhir Ramadan. Aku pakai pakaian yang paling elok. Aku pakai wangi-wangian yang paling wangi yang aku ada. Ada kalangan mereka membeli baju sampai berharga 10,000 dirham. Macam kita harga 40,000 ringgit bajunya. Lalu mereka berkata, Fallahu ahaqu an atajammala lahu. Allah itu lebih berhak untuk aku pakai yang kemas dan cantik menghadapnya. Sedangkan dengan manusia aku pergi kerja, aku pakai yang mahal-mahal. Mengapa dengan Tuhanku ketika sembahyang aku pakai pakaian yang paling buruk dan hapak? Itu cara berfikir orang saleh, tuan-tuan. Ya. Sebahagian daripada kita kalau pergi kerja, Masya Allah pakaiannya, datang ke masjid baju yang paling buruk, berosok pun tidak, bau hapak, dah seminggu tak ditukar baju lain. Alasannya tak apalah sembahyang dalam masjid ikon. Ya, pakai pun antara maghrib isyak, buat tarawih saja, pakai baju tu tiap hari. Sedangkan para salafus salih bukan begitu gaya berfikirnya, tuan-tuan. Ya, yang perempuan sebagai contohnya, pakai datang ke masjid pakai telekung yang paling elok, yang paling kemas, yang paling mahal untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu kelakuan para salafus salih, tuan-tuan. Baik, kita bincang bab iktikaf Nabi SAW, juga satu cerminan takwa yang nak diajar kepada kita pada pecutan terakhir Ramadan. Mungkinkah Lailatul Qadar ini telah berlalu? Kita tidak pasti. Dan kita pula tidak dituntut untuk mencari tanda-tandanya sampai kita mengabaikan peluang beramal saleh. Sebagian orang datang Lailatul Qadar, mungkin perkara itu berlaku, benar-benar dia pun hantar mesej. 100 orang kawannya dia hantar. 1, 2, 3, 4 hari bangun. Dia tak semayang juga. Apa tujuannya? Tujuannya nak tunjuk kau bangun qiyamul lail ke? Sia-sianya amalan kau. Apa benda kau buat ni? Kau pergi tayangkan kat sana sini biar satu dunia tahu kau bangun malam. Apa yang kau dapat di sisi Allah SWT? Inilah zaman bisnes yang mana bersifat riak. Semua orang nak menunjukkan penampilan dirinya. Dilupa kepada siapa dia beribadah, kepada Allah SWT. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Jadi satu daripada kelakuan Nabi kita, ibadah Nabi kita, yang Nabi menyifatkan dirinya sebagai manusia paling bertakwa kepada Allah SWT. Ama ta'lamun anni atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Tahu tak kamu bahawa aku ini adalah merupakan orang yang paling bertakwa kepada Allah, dan akulah orang yang paling takut kepadanya. Maka ikut cara aku. Buat apa kau ikut fulan bin fulan? Buat apa kau banggakan orang tu? Amat bahaya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Pada hari ini kita menyambut Maulidur Rasul, mengingati perjuangan Rasulullah SAW, hidup, hayat, perjuangan baginda, betul, baik. Tapi janganlah ditempel-tempelkan pula orang lain juga untuk disambut. Kan ke Rasulullah dah cukup. Apa buat kita pergi cari orang lain, pergi buat orang lain, nak tahu rahsia orang lain? Sudahlah, itu amalan dia dengan Allah. Dia pun tidak mahu ditonjolkan kepada orang ramai. Ulama-ulama dahulu, mereka meninggal dunia, mereka tak mahu kalau boleh hidup mereka diketahui oleh orang lain, takut padanya ada unsur-unsur riak walaupun mereka dah mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Imam Mawardi itu berpesan kepada anak muridnya, besok kalau aku mati, kau bakar semua karya aku, jangan dibaca orang. Aku tidak boleh bawa mereka ke syurga. Itu mungkin aku tulis syok sendiri saja. Anak murid ni kata, Tuan Guru, takkanlah Tuan Guru nak bakar banyaknya ilmu Tuan Guru, Ahkam Sultaniyah Al-Hawi dan sebagainya. Bagilah Tuan Guru untuk kami baca, banyak lagi benda yang kami tak sempat nak faham. Maka dia kata, anakku, kau dengar baik, engkau ini aku meminta menjadi imam sebagai nazar aku nanti. Tolong kalau aku mati, pada hari mati aku nanti, aku sakaratul maut, kau pegang tangan aku. Kalau aku pegang tangan kau dengan kuat, aku mati, aku pegang tangan aku dengan kuat, kamu balik, kamu bakar semua gedung yang aku tulis ni, buku-buku, beribu-ribu buku ni kau bakar. Jangan satu pun sampai kepada orang. Tapi kalau kau pegang tangan aku, menunjukkan sakaratul maut itu, tangan aku menjadi loose, tak pegang kau, terlepas daripada genggaman, aku tak pegang tangan kau, maka ambillah buku itu dan terbitkanlah mana kau rasa perlu. Anak murid yang bertanya, kenapa Tuan Guru? Kenapa macam tu? Dia kata, kalau aku pegang tangan kau kuat-kuat, nanti kan aku takut jumpa Allah, aku punya amalan tak cukup baik untuk jumpa Allah, aku akan dibalut oleh malaikat, aku takut meninggalkan dunia. Tapi kalau aku lepaskan tangan kau, menandakan bahawa aku tidak perlukan pada kau, aku dah nak jumpa dengan Allah, aku rindu dengan ini. Jangan cakap pada siapa, diam-diam. Ini rahsia antara kita berdua. Bini aku pun tidak tahu. Dengar baik ini wasiat.
maka anak muridnya pun memegang amanah besar tuan-tuan. Yang mana satu agaknya? Nanti kalau yang pertama digenggam tangan anak muridnya dengan kuat, tentu dia kena bakar buku-buku tu. Macam mana nak jawab pada orang ramai ya? Dia pemegang amanah. Dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jadi kalau akhir matinya kebaikan, biarlah dilepaskan tangan aku, tak pegang langsung, supaya aku berhak untuk terbitkan buku-bukunya. Maka dia menunggu saat itu berdebar-debar tuan-tuan. Takut dia, amanahnya besar, anak-anak Tuan Guru pun tidak tahu. Isi Tuan Guru tidak tahu. Dia pegang amanah besar. Maka dia duduklah mentalkin dengan gurunya, la ilaha illallah, Tuan Guru ingat Allah, ingat Allah. Pegang tangan Tuan Guru. Tak berapa saat pegang Tuan Guru pun lepaskan tangan dia, tolak tangan. Yakinlah dia bahawa amalan Tuan Gurunya diterima oleh Allah SWT. Gitu tuan-tuan, hati dan dikasih sekalian. Takutnya para salafus salih terhadap detik-detik kematian, apakah amalan diterima atau tidak. Imam Ahmad bin Hanbal itu menulis beribu-ribu, beratus-ribu hadis. Nama kitab hadisnya Musnad. Al-Musnad. Ramai para ulama mewasiatkan untuk baca kitab itu. Kalau baca padanya, insya-Allah jadi orang bertakwa, kata mereka. Besar, banyak, 42 jilid. Belum lagi diterjemahkan dalam bahasa Melayu, tuan-tuan. Saya tak pasti bahasa Inggeris ada atau tidak. Bahasa memang tidak ada. Musnad. Panjang. Lebih panjang daripada tangan ini bila didepakan, tuan-tuan. Imam Ahmad ketika nak matinya berkata kepada anak-anaknya, ayah mati ni, wahai Saleh, Abdullah, anak-anak lakinya. Ayah tak tahulah kalau Allah tanya nanti, apa kau buat umur kau 60 tahun lebih ni, kau buat apa Apa kau buat untuk Islam Ya Ahmad, padahal kau meninggalkan ilmu yang kami baca mendekatkan diri kepada Allah. Kau kata tak ada apa-apa. Kalau engkau kata tak ada apa-apa, kamilah lebih teruk lagi tak ada apa-apa. Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, anak murid kanan kepada Imam Syafi'i, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi begitu. Bila kita menceritakan tentang Ramadan, dia melibatkan amalan Nabi, takwanya Nabi, Lailatul Qadar. Semua perkara ini adalah perkara-perkara yang akan membangkitkan iman, menjadikan kita orang lebih baik daripada sebelum. Jadi, apakah maksud iktikaf ini, tuan-tuan? Iktikaf ni berarti dari sudut bahasa Arab menahan diri daripada sesuatu. Walaupun perkara itu zahirnya halal, tetapi bila kita beriktikaf, berarti kita telah pun menahan diri kita daripada perkara-perkara halal yang lain. Maknanya kita menambah lagi tanggungjawab. Di samping berpuasa pada siang harinya, malam pun kita menambah lagi tanggungjawab untuk tidak bersama dengan isteri, seperti yang digambarkan tadi, walaupun ia halal. Itulah sikap Nabi kita dan amalan para salafus salih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun syarat kepada iktikaf itu, walaupun duduk sesaat sahaja pada waktu malam ataupun siang, dengan niat untuk beribadah kepada Allah, mentaqarrubkan diri kepadanya. Alangkah baiknya setiap kali kita datang ke masjid seperti waktu ini, kita berniat, ya Allah, aku beriktikaf dalam rumahmu ini selagi aku berada dalamnya kerana-Mu. Ya Allah, aku beriktikaf, saja aku beriktikaf di sini selagi berada dalam masjid ini kerana-Mu. Kita keluar, pergi bilik air, masuk, sambung balik semula iktikaf. Walaupun pada siang hari, walaupun pada malam hari, itu merupakan pandangan jumhur para ulama. Baik. Ibn Rajab mengatakan iktikaf itu memutuskan hubungan dengan makhluk. Tujuannya untuk menjalin hubungan yang lebih akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana inilah Nabi SAW beriktikaf 10 malam yang terakhir daripada Ramadan. Waktu lain Nabi tidak iktikaf di masjid. Kalau pada hari ini ada latihan iktikaf, tak ada masalah. Tapi yang Nabi lakukan hanya 10 malam terakhir Ramadan sahaja. Itulah yang diamalkan oleh Nabi kita SAW. Beliau, iaitu baginda, menghentikan kegiatan yang lain. Baginda mengosongkan hatinya dari segala bentuk perkara kerana tujuannya bertakhalli dalam masjid untuk munajat kepada Tuhannya, berzikir dan berdoa. Takhalli maknanya beruzlah, berkhalwat. Kita ni bahasa Melayu sebab berkhalwat tu nampak macam buruk benar. Berkaitan lelaki perempuan. Sebenarnya khalwat dalam bahasa Arab ini maknanya lebih umum daripada itu, iaitu berarti bersendirian, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baginda membuat satu tempat kecil seperti kemah dari tikar dan juga kurma. Kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab ini, ke Tunisia baik, Libya, Maghribi, Jordan, Syria, walaupun tengah perang, tak selesai lagi, Iraq, negara yang sedang macam-macam musibah berlaku ni, tuan-tuan. Kita lihat di masjid-masjid mereka ni ada kemah-kemah, tuan-tuan. Kemah ni fulan punya, kemah ni fulan punya. Kalau moden pada hari ni macam kemah yang beli kat mana-mana lah, tuan-tuan. Tujuannya apa? Isteri itu datang, teman suami, isteri itu uzur. Teman suami ditolong masak teh dalam kemah itu. Untuk suaminya mengantuk sembahyang, nanti 20 rakaat tak sampai mengantuk, keluar minum, nanti masuk balik semula, sambung balik semula.
Ini sebenarnya daripada perbuatan Nabi kita SAW yang menunjukkan seriusnya beribadah kepada Allah SWT. Kita ini tak mungkinlah dapat buat begini lagi, tuan-tuan. Mana nak buat kemah kat sini ada tempat. Tapi nak menampakkan seriusnya salafus salih itu dalam beribadah di hujung-hujung Ramadan, jangan letih tak apa, keluar minum, masuk balik semula, sambung balik semula. Begitu ya. Jadi di kemah itu baginda berkhalwat, dan seperti yang kita faham, Nabi melaksanakan ibadah sembahyang ini cuma 3 malam saja terakhir daripada Ramadan. Nabi tidak meneruskannya kerana bimbang dia akan menjadi satu yang memberatkan umat Islam, menjadi satu perkara yang wajib. Sebagaimana Nabi kita tidak pernah azan, Nabi kita juga tidak meneruskan sembahyang tarawih berjemaah kerana dengan demikian dibimbangi akan menjadi satu tanggungjawab dan kewajipan ke atas umat Islam. Nabi tidak mahu itu dilakukan. Dan antara itulah Imam Ahmad berpendapat bahawa orang yang beriktikaf tidak menggauli, tidak berjumpa dengan manusia selama dia beriktikaf, walaupun untuk mengajar satu ilmu. Yang terutama bagi para mu'takif, orang beriktikaf itu adalah mengasingkan diri, berkhalwat, memunajat kepada Allah, berzikir, berdoa, beristighfar, berselawat, membaca Al-Quran, merenung, berfikir. Itu semua sebahagian daripada ibadah kepada Allah SWT. Sehingga Imam Sufyan As-Sauri mengatakan, perkara yang paling aku gemari andai kamu bertemu Lailatul Qadar itu di samping sembahyang, banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Bahkan mereka mengatakan berdoa itu lebih utama daripada ibadah yang lain ketika kamu bersua dengan Lailatul Qadr. Ada banyaklah orang bercerita tentang Lailatul Qadar. Ada para ulama tasawuf macam Abdul Wahab Asy'arani di Mesir berkata, aku mengangkat air semayang di Alexandria di Mesir, di teluk itu, di pengkalan di laut itu, aku merasakan air laut bertukar menjadi tawar. Dan itulah pengalaman aku salah satu daripada Ramadan yang aku bertemu dengan Lailatul Qadr. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan beliau telah menemui Lailatul Qadarnya sejak dia baligh sampailah dia meninggal dunia. Tuan-tuan, tak pernah tinggal Lailatul Qadar. Dia bukan tulis untuk dibaca orang, tapi ditulis dalam jurnal dia yang orang jumpa sebelum hatinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ada orang yang dia melihat tanda-tanda tertentu, tapi tanda yang akan menguasai setiap orang yang bangun malam untuk beriktikaf dan juga untuk qiyamul lail dan juga untuk bertahajud pada malam qadar, ialah dia akan diselubungi oleh satu rasa sayu yang dia tidak tahu apa puncanya. Jadi ini akan meliputi mana-mana orang yang bangun malam pada malam qadar, dia akan rasa sayu, sedih je, rasa macam ada benda tak beres di dalam hidup dia. Dia rasa macam ketenangan yang amat sangat. Sampai timbul rasa sayu dalam beribadah kepada Allah, itu mengenangkan dosa-dosanya yang banyak. Inilah satu petanda yang berlaku kepada setiap individu yang dapat Lailatul Qadar. Mengikut penjelasan para ulama. Tak perlulah seorang itu tunggu malam ni ada salakan anjing ke, tak ada ya. Malam ni ada orang kata pokok sujud. Macam mana pokok sujud? Tunggu pokok sujud. Pokok tak sujud-sujud, kamu yang tidur lah ini. Jadi madailah untuk jadikan Lailatul Qadar itu pengalaman rahsia dan manis kita dengan Allah. Bahkan makruh, kata jumhur para ulama, untuk kita menghibahkan kepada orang yang tak berkenaan Lailatul Qadar berlaku. Kita hanya digalakkan untuk bangunkan orang yang paling hampir dengan kita. Anak beranak, ipaduai mungkin, menantu, sahabat-sahabat karib. Mungkin kita boleh telefon, saya dah bangun sahur ke belum? Pukul 4.30. 4.30 awal sangat tuan. Bangunlah, bangun sembahyang. Saya rasa malam ni malam qadar. Tapi makruh untuk kita bercerita pada semua orang, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Kerana ini adalah rahsia kita dengan Allah. Dan Allah hanya beri perkara itu kepada siapa yang dipilih oleh. Maka orang yang tak dipilih oleh Allah, kita tak kenal. Kalau Allah dah pilih kita, alhamdulillah, syukur padanya. Tak payah nak sebut-sebut dengan orang. Ya, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Ni hantar pula dekat media sosial, sejuk, alhamdulillah, ya Allah terimalah ibadah aku malam tadi. Nak cerita pada siapa tuan-tuan? Nak tunjuk malam tadi bangun ke? Takkan benda itu akan merugikan amalan kau? Apa kau tunjuk pada orang? Jadikan ia rahsia antara kau dengan Tuhan. Ya, jadi kembali kepada perkara ni, pernah dinyatakan kepada Ibn Abbas tentang orang yang berpuasa di siang hari, berqiyam pada malam hari, tapi tidak menghadiri Jumaat dan juga berjemaah. Maka Ibn Abbas menjawab, orang itu dalam neraka. Ini cerita bab khalwat tadi. Ada orang dia puasa, orang tak puasa pun dia puasa. Hari yang tak dibenarkan puasa pun dia puasa juga. Lepas tu dia duduk beruzar tengah-tengah hutan. Dia tak bercampur dengan orang, sembahyang Jumaat pun tak datang. Ada orang ni tuan-tuan.
Seseorang daripada mereka ni mati, dia tak benarkan imam yang ada dalam karya itu mengimamkan sembahyangnya. Dia kata makamnya di negara kita dia yang paling tinggi, dia sudut kedudukan dalam pengamalan Islam, itu tasawufnya. Maka kena tunggu orang daripada tempat mana, Kalimantan, daripada mana kena datang untuk mengimamkan sembahyang dia. Maka mayat dia terbujur kaku selama seminggu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Inilah antara orang yang ditipu oleh kejahilannya dalam beramal kepada Allah. Hidupnya berkhalwat, duduk, tak sembahyang Jumaat. Sembahyang berjemaah tidak ada langsung. Duduknya di mana-mana gunung untuk berkhalwat dan juga untuk beruzlah, bertapa. Dia tak tahu perbuatan ini merupakan perbuatan haram di sisi Allah SWT, kerana berkhalwatnya Nabi kita sebelum datang Islam. Tak boleh kita mengamalkan dalam hidup benda-benda yang diamalkan Nabi sebelum Islam, kerana syariat itu sudah menasahkan apa yang dilakukan Nabi sebelum pada Islam. Baik tuan, jadi khalwat yang ada dalam Islam adalah i'tikaf sebenarnya. Tak perlulah seseorang kata Ibn Abbas ini pergi duduk kat mana-mana tempat, tak campur orang, tak sembahyang berjemaah, tak sembahyang Jumaat. Alasannya kerana dia sedang bertapa. Ini adalah khalwat yang salah. Khalwat yang sebenarnya hanya terletak 10 malam terakhir pada Ramadan saja, kata Ibn Abbas. Itulah yang ditunjukkan oleh manusia yang paling bertakwa di sisi Allah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu tuan-tuan ya. I'tikaf adalah satu yang sangat tinggi nilainya. Dari amal Rasulullah SAW kita dapat ungkapkan bahawa i'tikaf merupakan ibadah yang disyariatkan sebenarnya. Hukumnya sunat yang sangat dituntut. Rasulullah beriktikaf selama 10 hari pada tiap-tiap Ramadan. Pada tahun baginda wafat, baginda beriktikaf selama 20 hari sallallahu alaihi wasallam. Baginda masuk ke masjid sebelum terbenam matahari hingga menjelang kepada waktu subuh keesokan harinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Abu Daud. Para sahabat dan isteri Nabi juga beriktikaf di bulan Ramadan, baik masa baginda hidup ataupun selepas baginda sallallahu wafat. Cuma adalah perbincangan para ulama terhadap wanita-wanita yang masih lagi muda. Apakah mereka digalakkan iktikaf di masjid ataupun iktikaf mereka di rumah mereka? Sebahagian daripada mazhab Syafi'i mengatakan galakan untuk wanita, terutamanya yang muda, untuk iktikaf di rumah. Sebaik-baik iktikaf seorang wanita muda adalah di rumahnya, dan sebaik-baik tempat di rumahnya adalah dalam bilik tidurnya. Kerana elah yang diberikan oleh para ulama lebih jauh daripada fitnah, itu lebih aman untuk iman. Kerana bagi seorang perempuan muda, perempuan yang masih menarik pada pandangan orang lelaki, dia pergi ke masjid mungkin akan mengganggu orang lain. Ya, terutamanya kalau orang ini bersemula jadi merupakan orang yang cantik, dia akan mengganggu orang lain. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi, walaupun dia tidak sengajakan benda itu. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang isteri baginda bernama Atikah. Atikah ni seorang wanita yang apa kita panggil segak. Segak. Jadi dia pakai macam mana pun, pakai pudar pun orang tetap nampak fizikalnya, orang akan tertarik. Lalu Sayyidina Umar ini nak menghalang isterinya datang ke masjid. Sedangkan Nabi pernah bersabda, la tamna'u ima Allah an buyutillah. Jangan kau larang wanita-wanita, hamba-hamba Allah yang perempuan itu, wanita-wanita beriman itu, dari datang ke rumah-rumah Allah. Sayyidina Umar fikir, macam mana aku nak halang bini aku ni, dia cantik sangat. Sedangkan pada zaman Sayyidina Umar itu, zaman dekat dengan Nabi, dah ada puak munafikun, fasikun datang ke masjid untuk tujuan-tujuan selain daripada sembahyang, tuan-tuan. Ya, ini kita tengok dalam viral orang hantar, punya tak malunya orang ni, tuan-tuan. Dia pergi ke masjid, tengok banyak QR code masjid untuk derma. Dia tampalnya atas QR code masjid tu, QR code nombor akaun dia. Kan tuan-tuan kan? La ilaha illallah. Orang fasik ni pada zaman Sayyidina Umar ada, tuan-tuan. Pencuri ni, tuan-tuan. Maka Sayyidina Umar risau. Sayyidina Umar ni seorang yang kita gambarkan awal-awal tadi, Allah beri kepadanya keimanan yang tinggi, dipanggil ghirah. Ghirah ni bahasa Arab bukan macam kita gairah bahasa Melayu. Gairah bahasa Melayu ni lebih pada syahwat. Tapi dalam bahasa Arab kalau sebut ghayur, Allah itu sangat gairah. Dan gairahnya Allah itu terhadap orang melakukan haram dalam Islam. Maksudnya gairah dalam bahasa Arab cemburu. Orang Melayu terjemah gairah jadi lain pula. Ya, bahasa Arab ghayur, ghirah itu maknanya cemburu. Orang beriman makin dia dekat dengan Tuhan, makin tinggi cemburunya. Betul. Sayyidina Umar ini dia tengok isinya datang ke masjid, dia cemburu. Bini aku cantik, orang tengok. Apa aku nak buat Aku nak halang tak boleh. Akhirnya Sayyidina Umar pun memakai pakaian gelap, tutup mukanya, tak nampak langsung mukanya. Dia pun duduk di tepi jalan bersembunyi. Waktu sembahyang yang gelap, maghrib, isyak itu, bininya datang ke masjid, Atikah datang ke masjid. Sayyidina Umar terkam bininya sendiri. Dia gomolnya isterinya. Isterinya pun menjerit-jerit, tolong, tolong. Wahai binatang, apa kau buat ke aku ni, lepas aku.
Bininya meronta-ronta, bini tak tahu yang menekamnya itu suaminya sendiri. Maka dia pun lari pulang ke rumah. Mulai hari itu Atikah tidak lagi pergi ke masjid. Tuan, maka Sayyidina Umar bertanya kepadanya, Atikah kenapa tak pergi masjid? Dia diam. Wanita yang bertakwa, salihah, dia akan menjaga kehormatan dan juga kemuliaan suaminya. Dia tak sampai dia dah cakap pada suaminya, tadi dia digomol orang. Macam seorang perempuan yang salihah lah kan, dia jalan dengan suami dia. Orang lelaki ni uban penuh di kepalanya. Orang perempuan dia pakai tudung, tak nampak ubannya. Justru berlakulah keadaan kadang-kadang orang yang mulutnya tidak ada adab berkata, tuan ni siapa? Ni anak nombor berapa? Bini itu dikata anak dia, anak pada lelaki tersebut. Kan ada orang mulutnya begitu kan. Ada orang ditakdirkan Allah, dia nampak mature, nampak matang. Isinya tak nampak, isinya nampak macam budak-budak. Begitu juga sebaliknya boleh berlaku. Tapi orang yang mulutnya ada adab dan kesopanan dan iman, dia takkan cakap. Dia takkan cakap, ini anak nombor berapa? Itu mungkin isinya. Mungkin isinya telah meninggal, dikahwin yang baru. Orang yang tidak beriman, mulutnya menampakkan tidak iman. Asal muda sangat bini awak anak kamu ni, anak tadi dia pergi pamer, pergi cerita pula pada orang. Ini orang tak ada iman, tuan-tuan. Kalau orang ada iman, dia tak cakap benda-benda merapu macam tu, yang tak penting. Makin tinggi iman kita, makin kurang cakap kita yang sia-sia, tuan-tuan. Begitu. Bahkan para ulama, para sahabat dahulu nak tanya gender anak yang lahir pun tidak bertanya mereka. Oh dapat cucu ya Alhamdulillah, tak tanya lelaki ke perempuan. Kan perempuan lagi, dipelinya orang itu. Apa dia dapat ya? Ini tanda tidak ada iman, tuan-tuan. Tak ada guna kita pergi sembahyang kalau kita cakap benda-benda begini. Besok ke akhirat muflis kita kena cakap benda sia-sia, tuan-tuan. Berhenti, stop. Cakap benda yang sia-sia, berhenti. Apa saya nampak banyak uban dekat kepala? Apa faedah kamu cakap begitu? Kamu menjadi tinggi makam dengan menghina orang ke? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada istrinya Atikah, Atikah kenapa tak pergi ke masjid? Atikah diam. Mulai hari itu tak nampak dapatan hidungnya di masjid. Dia sembahyang kat rumah. Akhirnya pada hari Sayyidina Umar hampir mati itu, Sayyidina Umar beritahu padanya, Atikah, agaknya begitu dah dia cakap bahasa yang kita mudahkan. Sebenarnya, kau ingat tak pada malam kau diterkam orang? Tersipu-sipu Atikah ni, diam ni. Ya, suamiku, aku ingat. Ketahuilah olehmu, sebenarnya akulah yang terkam kau itu. Kerana aku tidak mahu lihat kau di masjid, semua orang tengok kau. Aku rasa macam cemburu sangat. Orang beriman cemburu, tuan-tuan, untuk tempat yang betul. Bukan cemburu yang membuta, cemburu di tempat yang betul. Kerana Allah menimbulkan kasih sayang yang seperti itu kerana dia menjaga matanya daripada benda yang haram. Maka dia rasa kelazatan daripada isinya di rumah itu. Seperti yang kita katakan awal-awal tadi. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi iktikafnya perempuan muda lebih baik di rumahnya lebih baik dalam bilik tidurnya. Kita kalau ada bilik khusus tempat semayang, itulah tempat iktikaf isteri kita. Waktu mereka masih lagi muda, anak-anak masih kecil, iktikaflah kat rumah. InsyaAllah pahalanya sama dengan suami di masjid. Itu kata-kata siapa tuan-tuan? Kata-kata para ulama mazhab Syafi'iyah. Ikut mazhab Syafi'i disebut oleh Imam Muhammad Imam Wahab Az-Zuhaili dan buku beliau bertajuk Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh. Baik, Allah telah menerangkan bahawa terkadang letakkan daripada bulan Ramadan sebagaimana Allah menerangkan kelebihannya lebih daripada 1000 bulan beramal pada waktu itu. Di antara jalan yang wajib ditempuhi untuk mendapat Lailatul Qadar adalah beriktikaf seperti mana dilakukan Nabi SAW, mewujudkan perasaan tamak terhadap ganjaran yang Allah peruntukkan. Tamak dalam akhirat bukan macam tamak pada dunia. Orang yang tamakkan akhirat lebih dahsyat daripada orang tamakkan kat dunia. Kalau orang tamakkan satu benda dunia, kita pergi beli barang dekat kedai dia, harga barang itu RM9.90. Kenapa tak letak RM10 dia? Nanti orang kata barang murah, kurang daripada RM10. Itu dia punya cara promosinya. Boleh tak agak-agak kita pergi minta kurang lah. RM9. Ni 90 sen, bagi RM9 lah. Apalah RM9.90? Minta dia 90 sen kurang, boleh tak? Usahakan 90 sen, 10 sen bagi tak bagi, tuan-tuan, dia takkan bagi. Oh minta maaf, benda dah key in dalam sistem, dia kata. Tengok kita beli kapet kan. Oh ni mahal ni, harga asalnya RM1,000. Tapi hari ni cuma RM790 je. Kurang lagi lah, RM500 boleh tak? Bukan RM200.5 dia nak bagi kurang pada kita. RM1 pun dia tak akan bagi kurang, betul tak? Kita minta maaf lah, tak apa nanti saya bagi sejadah kecil yang terlebih overstock yang dia ada tu dibagilah kat kita. Kita rasa alhamdulillah tak dapat kurang, dapat hadiah. Orang dunia tamak pada dunia dahsyat. Tapi orang yang sedar kepentingan akhirat, dia akan tamak akhirat lebih daripada orang tamak dalam bab dunia 10 sen ni tadi, tuan-tuan. Ya, betul. Kan itu Imam Abu Daud berkata,
Seorang yang saleh di kalangan mereka mendengar orang bersin dekat seberang sungai. Dia bersin, sunat bila bersin kita ucap apa? Alhamdulillah. Kalau tak sebut Alhamdulillah, orang lain tak payah sebut Yarhamukallah. Begitu caranya, prosesnya. Kalau orang tak ucapkan Alhamdulillah, kita tak payah sebut Yarhamukallah. Tapi kalau dia sebut Alhamdulillah, sunat muakkad kata kita untuk jawab Yarhamukallah. Maka orang ini dengar orang bersin dekat seberang sungai, dia boleh sewa sebuah sampan untuk pergi ke seberang sana dan bertanya kepada yang bersin tadi, fulan, tadi aku dengar kau bersin daripada seberang, kau ucap Alhamdulillah tak? Jawapan orang itu, ya aku ucap Alhamdulillah. Sekarang aku jawab Yarhamukallah. Apa ni tuan-tuan? Kalau tamaknya akhirat itu melebihi segala-galanya. Lebih tamak daripada orang dunia dalam sen sekupang, RM1, RM5 ni tadi. Maka demikianlah amalan para salafus salih untuk mengejar, mendapat Lailatul Qadar. Mereka akan tengok apa prosesnya untuk dapat Lailatul Qadar itu. Kurangkan makan, mandi antara maghrib dan isyak. Mereka semua mereka akan buat, pakai wangi-wangian, pakai baju yang paling elok, duduk ke masjid, tak balik ke rumah. Jadi semua ini merupakan syarat-syarat untuk dapat memenuhi requirement yang letakkan Lailatul Qadar ni tadi, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tak mau dapat setakat passing mark saja, tak mau. Nak dapat, mesti dapat first class honors, mesti dapat yang paling tinggi, for flat, nak dapat yang paling tinggi, tak mau yang lebih kurang, tak mau. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi iktikaf ini diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187 tadi. Oleh itu iktikaf dilakukan untuk mendidik jiwa, iaitu mengosongkannya sepenuhnya untuk berada di masjid bagi tujuan muhasabah diri dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam ibadah kita. Al-Imam Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan daripada Aisyah, wa taraka an-nabiyyu fi syahr Ramadan hatta i'takafa fil ashr al-awakhir min Syawal. Nabi tidak beriktikaf pada satu malam Ramadan sehingga baru iktikaf, sehingga masuk ke bulan Syawal. Sampai malam Syawal masih lagi iktikaf Nabi kita SAW. Kerana ada hadis yang mengatakan siapa yang iktikaf di masjid pada malam Syawal dan juga malam bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah itu, hari raya Aidil Adha itu, Allah akan hidupkan mereka, hati-hati mereka pada hari matinya hati-hati manusia. Ya. Baik. Bagian-bagian iktikaf ni hukumnya ada kala wajib, ada kala sunat. Wajib bagaimana? Bila seseorang bernazar. Ya. Saya bernazar, contoh. Saya bernazar nak iktikaf kat Masjid Aqsa. Allah, Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ni lebih tinggi daripada masjid kita tahu. Jangan main-main. Nak pergi ke Masjid Aqsa senang ke? Maka kata para ulama, kalau kau berniat untuk iktikaf ke satu masjid, kau pergi iktikaf di masjid lebih tinggi makamnya di masjid itu, maka tertunailah nazar tersebut. Maka seorang bernazar untuk iktikaf di Masjid Aqsa, kalau dia pergi iktikaf di Masjid Nabawi, maka qadaklah nazarnya itu, kerana Masjid Aqsa bawah Masjid Nabawi dia sudut kedudukan. Tapi jangan sebaliknya. Ya, nazar nak iktikaf kat Masjid Nabawi, masuk umrah nanti, jangan main. Tak boleh dilakukan kat masjid ni, kena pergi sana juga nanti. Kerana nazar itu dah jadi wajib dilakukan. Baik. Ya. Dalam satu hadis, ya Rasulullah, ini nazartu an i'tikaf laylatan fi Masjidil Haram. Faqala Nabi, "Awfi bi nadhrik." Wahai Rasulullah, saya bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram. Maka Nabi berkata, wajib ke atasmu untuk melaksanakannya. Dan niat i'tikaf di masjid-masjid yang besar itu, nilainya di sisi Allah, maka tak boleh pergi yang kurang daripada ini. Para ulama punya dua pendapat tentang waktu mulakan iktikaf. Setengah mereka mengatakan bermulanya pada hari pertama dalam lingkungan 10 hari yang terakhir itu, iaitu pada malam 21, bermula pada siang harinya. Ada yang mengatakan iktikaf itu bermula selepas masuk maghrib ni. Al-Imam Nawawi mengatakan, Al-Imam Syafi'i mengatakan bahawa barang siapa ingin meneladani Nabi dalam iktikaf, hendaklah dimasuk ke masjid sebelum terbenam matahari menjelang malam 21. Ini yang paling baik. Maksudnya sebelum berbuka lagi dah dekat masjid. Iktikaf sepanjang malam. Ya, itu yang dikatakan orang Arab ni, kalau ada hajat apa-apa, isteri datang hantar ke masjid. Memang kita nampak ada satu sudut kat situ, dia mungkin dah tua, dia letak Quran stand yang besar tu, ada kerusi dia. Orang tahulah itu reserve untuk dia. Penuh dekat sah pertama ni, memang kita tak boleh nak penetrate. Maka nanti isteri datang waktu petang hantar makanan. Memang dia iktikaf cara Nabi SAW. Ya, boleh kita lakukan bagi orang yang tidak ada apa-apa komitmen, orang dah pencen sebagai contohnya. Jadi pendapat Imam Syafi'i ini dapat kita lihat, ya, bagaimana dalam hadis mengatakan kana Nabi idza arada an ya'takif salal fajr thumma dakhala mu'takafahu. Ada juga yang mengatakan bahawa iktikaf ni boleh pada siang hari, kerana Nabi pun buat demikian. Nampaknya Nabi melakukan kedua-dua sekaligus. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, yang terakhir nak sebut
masa dan juga batas iktikaf ini, waktu iktikaf secara umum terserah kepada siapa yang nak melakukannya. Sama ada dia nak buat setengah hari, 1 hari, 10 hari, sekejap, berada dalam kuliah seperti ini, niat iktikaf pun boleh, maka waktu itu ada keluasannya. Cuma mereka yang nak mengikuti Nabi SAW, kalau nak buat 10 malam terakhir lepas maghrib menuju ke subuh, lepas subuh berpulang ke rumah, ini adalah satu perkara yang sangat baik jika boleh dilakukan. Ya'la bin Abi Uyainah mengatakan bahawa saya iktikaf dalam masjid sebentar saja. Atak mengatakan bahawa dipandang iktikaf selagi berada dalam masjid. Apabila seorang duduk dalam masjid niat untuk melakukan kebaikan walaupun mendengar kuliah, maka dia juga termasuk dalam bab ini. Abu Hanifah pula mengatakan bahawa tidak sah iktikaf yang kurang dari 1 hari. Imam Malik mengatakan tidak sah iktikaf kurang dari 10 hari. Jadi iktikaf yang bersifat sunnah seperti pilihan dalam mazhab Syafi'i boleh dilakukan walaupun sebentar, seperti yang telah dijelaskan, juga merupakan pandangan daripada para salafus salih. Dan sebenarnya dalam iktikaf ni ada bahagian kita memutuskan iktikaf, iaitu bila seseorang kita keluar daripada tempat iktikaf dengan tujuan untuk qada hajat, pergi ke bil air sebagai contoh, maka mungkin pada waktu malam itu dia lapar sangat, tak ada makanan, dia keluar sekejap pergi makan, balik semula sambung iktikaf. Itu juga berlaku seperti para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Syarat iktikaf ni, yang pertama sekali Muslim, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci daripada janabah. Haram bagi seorang yang berjanabah masuk dalam masjid, duduk dalam masjid. Lalu saja tidak mengapa. Haram bagi perempuan yang haid dan juga nifas. Kerana itu tidak sah iktikaf bagi orang kafir, anak kecil yang belum mumayyiz, dan orang yang berjanabah, haid atau nifas. Yang berlaku kadang-kadang kita bawa anak kecil ikut ke masjid untuk iktikaf, ini satu tarbiyah. Mudah-mudahan anak itu besok ikut ayahnya. Itu tak mengapa. Tapi sahnya iktikaf dikira pada orang yang telah mumayyiz. Jadi iktikaf ni duduk dalam masjid untuk niat mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka inilah merupakan satu ibadah Nabi SAW yang boleh kita lakukan. Dan para ulama berselisih pendapat tentang apakah terdapat tempat-tempat tertentu saja yang kita boleh iktikaf padanya. Sama ada masjid itu ada Jumaat ataupun tidak. Macam kita anggap surau lah, surau itu boleh iktikaf atau tidak padanya. Ya, kebanyakan mereka mengatakan selagi ada didirikan sembahyang 5 waktu, walaupun tidak ada Jumaat di situ, maka boleh beriktikaf di situ. Seperti yang juga difatwakan oleh Majlis Agama Islam Kedah, Jabatan Fatwa Negeri Kedah, dan fatwakan harus beriktikaf walaupun kat surau, walaupun tiada Jumaat padanya. Walau bagaimanapun yang paling utama kata mazhab Syafi'i, beriktikaf itu dalam masjid jami'. Masjid jami' berarti masjid yang didirikan Jumaat padanya. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, mudah-mudahan Allah beri kepada kita kelebihan dapat melakukan ibadah ini. Jangan kita pandang benda ni lemah, benda ni remeh, benda ni kecil, tapi merupakan amalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tadi jelaskan bahawa baginda sallallahu beriktikaf untuk dapat itu kadar, kita tentulah lebih-lebih lagi. Bagaimana romantiknya Nabi kita yang terakhir saya nak sebut pada tuan-tuan. Antara perkara keharusan dalam kita beriktikaf ini, Safiyah mengatakan bahawa Nabi sedang iktikaf. Aku datang berjumpa dengan Nabi, aku pegang tangan Nabi, kemudian aku bangun untuk pulang, Nabi menghantar aku pulang. Ya Allah, hebatnya. Safiyah ni adalah isteri Nabi dari keturunan Yahudi. Safiyah, seorang wanita yang mulia, yang banyak sedekah, tapi physically dia rendah. Maka Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Safiyah, berkata pada yang lain, Safiyah ni cantik, cuma dia pendek. Apa tujuan kata-kata ni tuan-tuan? Ya, kita bukan mengumpat tau. Ada orang kata, ya Ustaz jangan sebut itu mengumpat Aisyah. Kau belajar hadis ke tidak? Ini hukum tau. Kerana hadis ini menyebut tentang perlakuan Aisyah, menunjukkan bahawa perhubungan isteri dengan isteri yang lain memang kadang-kadang ada yang tak ngamnya, termasuk isteri Nabi. Cemburu itu kalau merupakan dosa, maka tentulah isteri-isteri Nabi ni berdosa semua. Tak begitu kan? Jadi perasaan cemburu wujud di antara isteri-isteri. Madu dengan madunya ada. Dia boleh kata pada Rasulullah, Safiyah cantik, Rasulullah cuma dia pendek. Rasulullah berkata, wahai Aisyah, engkau telah berkata satu perkataan. Perkataan tu kalau dicampurkan ke dalam lautan, semua laut akan kotor dengan kata-katamu. Itu Aisyah, tahulah, taubatlah engkau kepada Allah. Tak baik kau kata orang macam tu. Dipilih ke untuk jadi rendah? Dipilih ke untuk jadi gemuk? Dipilih ke untuk lahirkan hitam? Dia pilih ke untuk lahir rambutnya keriting macam orang negro? Dia tak pilih kan? Itu Allah tetapkan kan? Apa sebab kau kena ungkit benda-benda macam ni? Nabi menyebut dengan penuh ketegasan sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi
menghantar Safiyah pulang. Ya Allah, hebatnya Nabi kita SAW. Kalau seorang isterinya nak menaiki unta, Nabi meletakkan kaki baginda untuk dipijak supaya dapat naik ke atas tu. Apa salahnya kalau sesekala kita ni isi nak naik kereta, bukakan pintu, tuan-tuan? Dulu mula-mula kahwin buat begitu kan? Lepas kahwin lantak kamulah. Nabi tolong bukakan, kalau kita nak ibaratkan macam tu, punya romantik Nabi kita, tolong bukakan pintu kereta, tuan-tuan, begitulah ibaratnya. Nabi SAW apa? Bukan jauh sangat rumah Safiyah dengan masjid. Tak. Nabi sedang iktikaf, Nabi batalkan iktikaf, pergi hantar isi nak tunjuk. Aku menghargai kau tahu. Bahawa semua benda dalam hidup ni aku menghargai. Buat tuan-tuan. Tak buat begitu, tiba-tiba salah seorang meninggal dunia, barulah menyesal tak sudah. Betul tuan-tuan? Ada seorang, orang kata padanya, cium anak itu bukan sunat, hukumnya wajib. Wajib? Cium cucu tu hukumnya wajib. Wajib? Dia main-main dengan kata-kata itu. Mak aku tak pernah aku cium. Dia bangga pula cakap begitu. La ilaha illallah. Tuan-tuan, bulan puasa berlaku peristiwa. Tiba-tiba dia dapat panggilan, mak dia meninggal dunia di utara. Itulah hari pertama dan terakhir dia cium mak dia. Kita jangan main-main. Dalam hadis orang cakap kita, ya Allah, macam tu ya, aku tak mampu buat lah ya Allah. Aku belum mampu buat. Kan aku buatkan bini aku kata, kau buang terbiat ke? Kan nak buat ni kena beritahu dulu kadang-kadang kan. Ya? Jangan kita kata, oh, ya ke? Jangan pandang hina tau. Orang sebut tentang hadis ni, kita kena dengar, oh, macam tu ya Allah, ya aku tak mampu buat lagi lah ya Allah. Apa iman aku lemah sangat. Aku sombong lah ya Allah, aku tak pernah cium anak aku. Cucu aku tak pernah cium. Dia sombong, keras hati aku. Betul tuan-tuan. Sampai Imam Nawawi mengatakan cium anak itu hukum wajib. Cium cucu tu wajib hukumnya. Masa dia kecil-kecil lah, dah besar mungkin tak sesuai. Tuan-tuan, buat tuan-tuan. Maka bila kita dengar, kita buat. Nabi pergi hantar. Walaupun tengah iktikaf, ya, Nabi keluar pergi hantar Safiyah. Dah tu dalam perjalanan menghantar itu, gelap. Tiba-tiba ada 2 orang daripada kalangan muhajirin lalu, nampak Nabi mereka memperderaskan perjalanan mereka. Nabi memanggil, mari sini. Ini isteri aku, Safiyah. Mereka berkata, Rasulullah, takkanlah kami nak cakap apa-apa Rasulullah. Rasulullah kata, aku tak cakap, tapi syaitan mengalir dalam diri macam aliran darah. Kerana sebelum itu Nabi telah difitnah. Isteri Nabi Aisyah itu difitnah dalam peristiwa dipanggil hadisatul ifk. Iaitu isteri itu dituduh pulang bersama dengan Safwan dalam perjalanan, ketika dia ditinggalkan, maka tersebar fitnah bahawa mereka mempunyai hubungan sulit. Jadi mereka, Nabi tidak mahu nak beritahu pada sahabat-sahabat Ansar ini isteri aku, Safiyah. Mereka kata, Rasulullah, takkanlah kami nak kata apa-apa. Rasul kata, ya, kau tak kata apa-apa, syaitan dalam dirimu itu akan berkata-kata. Ini isteri aku. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, hidup Nabi adalah pengajaran untuk kita ikut. Jangan ambil pada benda yang senang je, ambil semua benda. Imam Ahmad itu ketika diburu atas satu peristiwa bahawa dia dituduh, dia tidak bersalah tapi dituduh, diburu oleh pemerintah nak dihukum. Dia melarikan diri, bersembunyi sana, bersembunyi sini. Tiba rumah teman dia yang memang orang tidak tahu, tidak akan cam di situ dia bersembunyi. Dia bersembunyi 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam. Malam ketiga tu dia pergi. Maka sahabatnya kata, wah Ahmad, duduklah sini. Orang tak tahu, engkau duduk sini, orang tak tahu. Tempat ni memang tak ada siapa pun tahu. Engkau tak akan kita fikir engkau duduk sini, Ahmad. Ahmad berkata, wahai sahabatku, tak patut bagi aku mengikuti Nabi dalam bab yang menyeronokkan saja. Tapi dalam bab yang menakutkan tidak ikut. Apa maksudmu, Ahmad? Nabi bersembunyi kat Gua Thur ketika diburu oleh musyrikin, ketika nak hijrah itu, selama 3 malam 2 hari. Maka itu juga aku ikut. Aku bukan ikut Nabi tang senang je, tang seronok je. Tambah dia susah aku tidak mau ikut. Tak sepatutnya begitu, kata Ahmad. Maka dia pun keluar pada malam yang ketiga. Allahu Akbar. Begitulah kehidupan para salafus salih, tuan-tuan. Untuk kita belajar. Maka Ibn Munzir mengatakan bahawa ulama sepakat menetapkan muktakif boleh keluar daripada tempat iktikafnya untuk tujuan buang air, untuk tujuan menghantar isteri. Dan ada kalanya romantiknya Nabi kita SAW ketika iktikaf itu, rumah Nabi bercantum dengan masjid. Kepala Nabi berada dalam bilik Aisyah itu. Aisyah menyikatkan rambut Nabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rahmatnya Nabi kita SAW, pengasihnya, penyayangnya. Sebab itulah Allah minjamkan untuk baginda nama-namanya yang mulia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin rauf rahim. Allah pinjamkan nama-namanya untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itulah contoh terbaik untuk kita ikuti menjadi orang bertakwa. Wallahu alam. Saya dah sebutkan tadi perkara-perkara berkaitan iktikaf ini adalah kita baca Al-Quran, sembahyang sunat, berzikir, berdoa, berselawat, bertafakur, berfikir, mengingat, muhasabah diri. Walaupun penat boleh tidur sekejap.
Dan batalnya iktikaf tu dengan sebab kita terkentut, maka kita keluar semula untuk mengambil wuduk dan menyambung balik semula. Sebenarnya hukum ni panjang. Setakat ini saja boleh saya jelaskan kepada tuan-tuan tentang bab hukum iktikaf ini. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dengan lebih baik, ya, dan ia menjadi satu kerangka ibadah untuk mencapai takwa dan mendapat Lailatul Qadar. Sekian, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ادركنا ليله القدر. اللهم ارزقنا الصيام والقيام وتلاوه القران وغض البصر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.